Assalamualaikum. Tuan rumah. Mana tuan rumah ni? Assalamualaikum. Amri. Mana? Waalaikumsalam lah ni. Sorry. Alhamdulillah. Dekat dapur ambil ni biskut raya. Selamat Hari Raya. Raya. Apa khabar? Sihat. Terima kasih lah tuan rumah saya. Seorang je ke? Seorang Orang tak datang? Tak ikut? Tak. Terima kasih. Balik raya mana itu? Saya baru sampai dari Johor sebenarnya ni. Baru sampai. Baru sangat-sangat. Terima kasih lah datang rumah saya. Kita ni selain nak beraya, kita nak sembang-sembang sikit lah pasal gaya hidup yang sihat. Yes, saya. Pasal raya selepas 2 tahun kita terperuk dekat dalam rumah sebab lockdown. Kan? Sebab nak mengelakkan penularan wabak COVID-19 dari tahun 2020, 2021. Alhamdulillah tahun ni kerajaan bagi kelonggaran kepada kita untuk menyambut perayaan Aidilfitri. Tetapi pada masa yang sama, kita juga perlu mengingatkan antara satu sama lain kerana walaupun kelonggaran SOP yang diberikan oleh menteri kita KJ minggu lepas, tidak perlu lagi memakai pelitup muka kalau kita berada di luar kawasan tertutup. Betul. Kita tidak perlu lagi imbas Smile Sejahtera dan macam-macam lagi SOP yang telah dilonggarkan. Tapi kita masih perlu mematuhi SOP yang ditetapkan oleh KKM serta perlu mengamalkan gaya hidup yang sihat dan seimbang sepanjang bulan Syawal ini. Jadi, raya sihat macam mana? Kita akan bincangkan selepas ini bersama dengan 3 orang panel kita. Okey, yang pertama iaitu Hanif lah. Siapa lagi kan? Seorang yang begitu famous di media sosial yang mengamalkan gaya hidup sihat yang kerap kali menunjukkan kita macam mana nak menjadi fit. Terima kasih kerana datang ke rumah saya. Alhamdulillah. Okey, ke studio kita pada malam ini dan bersama dengan kita secara online juga Dr. Mala Santi. Doktor, Pegawai Perubatan Hospital Columbia Asia Ceras. Thank you doktor for joining us. Thank you. Doktor raya-raya pun bekerja ya doktor ya. Betul. Kena cover kawan-kawan yang balik kampung agaknya ya doktor. Okey, dan juga panel kita yang ketiga Ustaz Syarizan Daud Aturabi, seorang ahli Majlis Dakwah Negara. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Amri, apa khabar? Selamat Hari Raya. Alhamdulillah, selamat Hari Raya. Ustaz kini berada di Makkah Al-Mukarramah. Terima kasih for joining us. Okey, tanpa kita membuang masa, kita nak ke soalan yang pertama kepada Hanif. Yes, saya. Kita boleh nampak di media sosial betapa rancaknya rakyat Malaysia, khususnya umat Islam meraihkan Aidilfitri ya Hanif. Kalau di Instagram, di Facebook kan. Seumpama balas dendam dengan pelbagai juadah raya. Dah 2 tahun kita tak jumpa kuah lodeh, lemang, ketupat kan. Daripada observation Hanif lah, bagaimana trend rakyat Malaysia untuk kekal gaya hidup sihat selepas raya. Kerana makanan-makanan raya sememangnya berlemak, betul tak? Ada yang manis, kuih-kuih, cookies kan. Jadi makanan raya yang manakah kita perlu elak atau yang bagus untuk kita kekalkan sihat dan fit kerana rakyat Malaysia sememangnya akan beraya selama sebulan sepanjang Syawal. Pada pendapat saya sendiri, yang paling bagus adalah sebab raya ni kita dah lama tak jumpa raya, betul-betul raya, dan raya cuma setahun sekali. Enjoy diri anda, enjoy diri kita semua. Cuma berpada dengan kuantiti makanan. Makan je apa saja, tapi kuantiti jaga. Nanti lepas raya seminggu 2 minggu, okey, barulah kalau ada yang start nak makan sayur banyak ke, nak kurangkan makan nasi ke, tu baru start. Tapi sepanjang raya ni jaga je kuantiti. Lemang sedikit sebab kita ada banyak juadah raya. Takkanlah setiap rumah yang kita pergi semua sama je. Kita memilih sikit lah daripada segi kuantiti. Itu yang saya sarankan sangat daripada berjaga selalu stres nanti tak raya nanti kita. Tapi ada yang akan cakap pula, kena jaga kuantiti, tapi dalam sehari tu sampai 5-6 rumah. Makan berulang-ulang macam mana tu? Okey, sebab tu selalu saya beritahu semua orang, tak kisah apa yang berlaku, jangan fikir. Sebab kalau saya fikir 5 rumah, 6 rumah, 7 rumah, itu baru raya pertama, kedua, ketiga. Lepas tu tak ada macam tu dah. So, kita let go sekejap. Tapi kalau nak jaga boleh. Tapi tak jadilah. Malaysian namanya. Yelah tu. Tak jadilah raya macam orang kita kan, ya, macam orang Malaysia. Okey. Kita akan ke Mekah bersama Ustaz. Ustaz. Amri. Okey. Sebagai umat Islam ya Ustaz yang berjaya mengharungi Ramadan dengan pelbagai peluang, kita beribadah berpuasa dengan qiyamnya, dengan tarawihnya, bagaimana cara yang terbaik untuk kita kekal konsisten dan fit untuk beribadah selama sebulan-sebulan yang akan datang pula Ustaz. Okey, terima kasih Amri, terima kasih juga Cik Hanif dan juga Dr. Mala. Okey,
kita anggap Ramadan sebulan tu adalah kita punya training center. Okay, sebulan kita dilatih untuk jaga makan. Malah pakar-pakar saintifik, pakar-pakar dietetik pemakanan pun dah bagi tahu kita, oh dengan sebulan kita puasa tu rupanya dia akan banyak recover, akan perbetulkan kita punya usus besar, usus kecil, macam-macam lah dari sudut saintifiknya kan. Kita dilatih untuk makan, untuk jaga makan, kita dilatih untuk jaga nafsu, kita dilatih pelbagai jenis latihan, kita di-push, ada push factor yang kita boleh ibadat banyak sebab Ramadan. Bayang kita masuk training, tiba-tiba keluar training kita skip, kita buang terus semua yang kita latih, yang kita dah berlatih susah payah tu. Kita dah fit dah sebulan, okay, ambil kata-kata Cik Adib, kita dah fit dah sebulan, dah macam-macam benda dah kita dah biasa buat, tiba-tiba kita kembali balik kepada asal bila keluar daripada tempat training center tu. Jadi apa yang kita dapat, kita jadi rugi. Tak adalah istilah konsisten macam mana yang Amri sebut tadi. Jadi perkara ni lah yang kita sangat takut. Bagaimana Islam dia sangat mementingkan konsistensi. Orang panggil apa, istiqamah dalam bahasa Arab. Kita perlu commit, kita perlu committed dengan Ramadan walaupun Ramadan dah pergi. Okay, malah setengah-setengah ulama ni di sudut agama dah pula kan. Setengah-setengah orang-orang ahli-ahli sufi, orang-orang yang banyak ibadat, mereka kalau boleh sangat berharap mereka nak sepanjang tahun Ramadan. Maknanya walaupun Ramadan dah pergi, dia konsisten, dia terus kekal ibadat, dia terus kekal jaga makan, dia terus kekal dengan semua benda ni. Cuma soalan Amri tu biasanya dia akan boleh kekal bagi orang yang betul-betul perform masa Ramadan. Sebab Ramadan ni bukannya semua orang boleh perform. Kita kata jaga makan, ada orang tak jaga makan Ramadan. Jangan kata bulan Ramadan, jangan kata bulan lain, bulan Ramadan dia tak jaga makan. Maknanya kalau daripada pagi sampai ke maghrib tu dia boleh tahan makan, tiba-tiba bila buka puasa je dia terus orang kata apa, balas dendam. Yalah. Maka dia tak dapatlah hikmah puasa tu. Okey. Orang kata berpada-pada, orang kata berjimat masa bulan Ramadan, tak, hari-hari dia pergi bazar Ramadan. Bagus bazar Ramadan, kita support orang dan sebagainya, tapi dalam masa yang sama berlaku pembaziran, banyak benda lah yang ada negative side bagi orang yang betul-betul tak, orang kata apa, tak commit kepada training dalam bulan Ramadan. So kalau dalam training dia tak ikut semua yang telah disusun dalam schedule Ramadan tu, dia tak ikut, maka susahlah bila mana dah masuk bulan yang lain, especially bulan raya yang yelah memang yang macam Anik sebut tadi, macam-macam makanan kita makan semua tu. Jadi semua tu berbalik kepada macam mana kita masa Ramadan. Kalau Ramadan kita biasa-biasa saja, Syawal kita akan fail. Tapi kalau Ramadan kita jaga, kita konsisten dengan Ramadan, walaupun bila orang kata apa, orang lain dah buat persiapan raya, dia masih konsisten dengan Ramadan dia, maka bila dah masuk raya pun insya-Allah dia akan boleh jaga. Jadi baguslah soalan Amri tu, kita nak fikir pasal konsisten tu. Kalau Ramadan kita boleh bangun sahur pagi sebelum subuh tu, kita dah boleh bangun untuk makan, di samping boleh bangun untuk ibadat. Kita nak tanya balik ni, raya pertama, raya kedua, raya ketiga, macam mana kita punya solat subuh kita tu nanti kan. Betul lah. Benda ni antara tajuk konsisten yang paling basic. Kalau time Ramadan kita boleh bangun sebelum subuh, cuma nak kena tengok bangun tu sebab apa? Sebab makan semata-mata, ataupun bangun memang sebab nak akan bangun malam supaya boleh ibadat, boleh minta ampun dan sebagainya, di samping boleh makan sahur. Sebab ada orang dia fikir boleh makan itu, dia tak fikir boleh doa, boleh minta ampun tu. Sedangkan keutamaan adalah bukan pada makan semata-mata, tapi pada minta ampun. Jadi kalau sebelum masa Ramadan dia boleh perform, tiba-tiba habis saja raya pertama saja dia dah fail, kita minta kita boleh perbaiki balik lah. Okey. Terima kasih Ustaz. Jadi kita soalan seterusnya kepada Dr. Mala. Minggu lepas kan Doktor, KJ mengumumkan beberapa pelonggaran SOP COVID-19 dan saya lihat paling obvious lah kelonggaran pemakaian face mask di kawasan publik dan kelonggaran ziarah menziarahi saudara mara dan sahabat handai. Betul. Yang banyak rakyat Malaysia yang menyambut Aidilfitri ni mengambil kesempatan balas dendam balik 2 tahun tak dapat buat kan. Jadi pada pandangan Doktor, sejauh mana pematuhan SOP yang baru diumumkan itu dalam kalangan rakyat Malaysia, terutama kita ketika perayaan Aidilfitri 2-3 hari yang lalu Doktor?
Okay, terima kasih Encik Amrin, terima kasih kepada Coach Hanif dan juga Ustaz, selamat Hari Raya. Hopefully tak terlewat nak ucapkan kepada semua selamat Hari Raya. Terima kasih. Dan yes, saya rasa selepas 3 tahun lah, biasanya raya setahun sekali, tapi kali ni dia punya feel dia macam 3 tahun sekali punya raya kan. Betul. Sama ada balas dendam ke ataupun mengubati rindu ke, whatever it is lah. Tapi saya rasa memang kita semua rakyat Malaysia, tak kisah kaum, bangsa, agama, sangat-sangat bersyukur dengan apa yang kita dapat sambut dan rayakan pada tahun ini. So first of all, tahniah lah kepada semua rakyat Malaysia sebab kali ni kita dah menang. Dan nak berbincang tentang apa yang YB Menteri Kesihatan umumkan tentang pelonggaran SOP. Saya rasa rakyat Malaysia memang dah sangat-sangat bersedia. Saya rasa kalau YB Menteri tak tak umumkan pun, tak membenarkan kelonggaran tersebut pun, rakyat Malaysia dah bersedia dah sebenarnya, dah nak buat dah. So nasib baiklah dia pun dah umumkan. Sebab apa? Sebab kita sebenarnya sekarang dalam fasa peralihan endemik ya. Jadi kita kena slowly bersedia untuk masuk ke fasa endemik. Kita belum endemik tau, kita fasa peralihan endemik. Maka kita kena berjinak-jinak, kita kena belajar hidup dengan virus ini di sekeliling kita, tak boleh nak terlampau paranoid. Jadi sebenarnya rakyat Malaysia sangat faham tentang SOP. Dia malah kalau orang tu tak patuhi SOP pun kita sangat faham macam mana nak viralkan dia. Kalau ada orang rentas negeri ke, beli kapet bila tak dibenarkan, kita pandai viralkan dia. Kalau ada orang masuk ke sesuatu premis tanpa scan ataupun tanpa pakai face mask pun akan ada orang viralkan dia. Jadi kita sangat faham SOP. Dari segi tu pun dah bersedia. Dan kita tahu kalau dijangkiti COVID, nak test macam mana, nak pergi kat mana, apa itu COVID assessment center, klinik ataupun hospital swasta mana yang boleh dikunjungi, semua ni kita dah tahu. Dan yang paling penting, kita dah bawa masuk ubat antiviral untuk COVID iaitu Paxlovid dah dibawa masuk ke Malaysia, dah ada untuk kegunaan. Jadi dengan adanya kemudahan sebegini, saya kira pelonggaran SOP tu sangat sesuai pada masa dan juga pemahaman rakyat Malaysia sekarang sangat sesuai. Dan thank God ia tidak terlampau lambat dan membenarkan rakan-rakan beragama Islam dapat first time lah merasai sesuatu perayaan dengan pelonggaran SOP. So saya rasa kita sangat-sangat bersedia sebenarnya, dan kita kena buktikan kita bersedia dengan pastikan kes pun rendah je. Okey. Terima kasih Dr. Mala kerana dengan peringatan tu, saya rasa masih ada rakyat Malaysia yang walaupun di luar tapi dia memilih untuk memakai pelitup muka. Betul. Kan? Jadi langkah-langkah sedemikian untuk kita jaga kita tu bagus sebenarnya. Okey, kita contohnya negara Singapura dia dah tak payah pakai. Okey. Nak tanya Hanif sekali lagi, bagaimana untuk kita mendapatkan motivation dan juga perangsang lah orang kata untuk menjadi lebih sihat selepas raya sepanjang tahun. Sepanjang tahun selepas raya kita nak kekal sihat. Raya okey fine, tadi Hanif kata pengecualian lah, raya lah, makanlah nak makan apa seminggu kan. Tapi from the second week of Syawal sampai sepanjang tahun tu, macam mana kita nak dapatkan motivation? Kerana dilema rakyat Malaysia ni, saya pun, iaitu malas untuk bersenam dan malas untuk nak start. Nak start minggu depan lah, tak jadilah. Start bulan depan lah, tak jadilah. Jadi ditangguh tu menjadikan sikap kita yang nak kurus, nak fit tu tak menjadi-jadi. Apa tipsnya? Itu memang betul. Soalan yang saya sering terima, macam mana nak motivate diri. Ramai, every time saya buat video, saya buat live, saya buat talk, ramai orang akan tanya soalan sama. Macam mana nak motivate diri kita untuk teruskan perjalanan bersenam dan jaga makan kita. So saya suka apa yang Ustaz tadi cakap, jadikan bulan Ramadan sebagai batu loncatan atau permulaan untuk bulan-bulan yang lain sepanjang tahun untuk sentiasa berdisiplin. Sama juga dengan konsep kita nak jaga badan. Mulakan dengan sesuatu yang simple yang anda boleh amalkan, barulah jadikannya sebagai satu batu loncatan atau permulaan untuk benda lain. Macam saya mula jaga badan saya masa umur saya 22 tahun. Saya mulakan dengan setakat bersenam, lompat bintang, squat, jumping jack, push up, lunges, burpee, dan saya buat di rumah je. Dan waktu tu saya bekerja 16 jam sehari. Saya busy, sangat busy. Dan itu je saya boleh buat selama 30 minit setiap hari. So saya buat selepas 6 bulan, badan saya dah suka bersenam, badan saya dah kuat, baru saya pelan-pelan pergi gym. Barulah daripada situ perjalanan saya lebih jauh. So mulakan dengan benda yang kita suka, kita seronok. Kalau anda suka berbasikal, okey, start dengan berbasikal. Suka jogging, okey, start skipping. You suka berjalan, start. Bila badan kita dah start rasa lebih kuat, sehat, cergas,
badan kita akan konsisten push diri kita bila kita nampak ada orang daftar gym murah lah. Okay, kita akan start. Apa ni, badan aku rasa macam selesa. Aku bangun pagi pun selesa. Aku nak cuba try lah sarapan buah-buahan. So kita start benda yang remeh, dan benda tu bila badan kita dah sihat, badan kita akan automatic motivate diri kita sendiri. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kita follow orang yang motivate. Kita follow orang yang berjaya. Saya selalu pegang konsep ni. Macam saya punya social media, Instagram, TikTok, Facebook saya banyak follow orang yang memang into fitness, into motivation. Saya follow tu. So every time saya buka saya punya Instagram ke apa, Softmat saya, memang penuh lah kata-kata motivasi. Saya sarapan ni dengan ini. Lepas tu keluarlah buah-buahan, keluarlah sarapan makan tengah hari dia. So bila saya nampak benda-benda indah-indah macam, okay, aku pun nak lah buat. So kalau kita asyik nampak benda yang negatif, komen negatif, apa kita nampak benda-benda yang hiburan ni, kita akan terpesong lah kita punya matlamat tu. Dan makanan satu lagi. Yes, makanan. Follow restoran. Saya sebenarnya follow. Saya follow stick, saya follow semua fast food dekat Malaysia. Okay. McDonald's semua saya follow. Cuma ianya tidak kelihatan sangat kalau dibandingkan dengan benda lain. So saya memang saya tetapkan dalam diri saya tak follow benda-benda lain, tapi saya akan follow makanan. Hiburan saya pun berpada-pada. So daripada situ saya punya matlamat saya tidak terpesong lah. Tak adalah tiba-tiba macam okay, aku terni. Kita memang perlukan hiburan, cuma kalau boleh kita tetap, kalau kita dah pasal matlamat okay, aku nak sihat, kita cari je sebanyak mana akaun Instagram, TikTok yang sihat. Follow je. Tak payah fikir apa-apa, follow je, like je. Nanti tiba-tiba benda tu selalu keluar, kita akan sendiri terminat dan lama-lama kita akan terikut. Itu cara yang kedua. Tertarik. Cara yang ketiga adalah kita cuba cari kawan atau keluarga. Macam apa saya buat, sebelum saya berkahwin, saya ajak isteri saya, masa kita orang tengah sebelum kahwin tu, saya ajak dia dan dia pun minat. So sekarang ni saya dan isteri saya bersama dalam perjalanan tu. So lepas tu siapa yang bekerja dengan saya, semua tu pun saya ajak. Saya ajak dengan cara yang tak formal lah. Macam dia tengok cara saya makan, lepas tu dia pun terikut. Staff saya pun ikut sekali. So dia perjalanan tu dia orang pun terikut, dia pun buat sekali. Itu 3 cara yang mudah kalau kita nak kekalkan motivasi kita. Okay. Mudah tapi susah sebenarnya. Tapi tak boleh start slowly kan? Yeah, start slowly. Jangan gempak sangat. Semua orang start from semua nak day one tu dah langsing, dah fit, mana boleh. Semua nak badan macam model. Jangan macam tu. Betul. Jadi maksudnya target tu jangan terlalu tinggi kan. Kita kena sedar diri sikit lah. Boleh ada target tinggi, tapi kita start daripada situasi kita. Okay, faham. Okay, terima kasih. Satu perkongsian yang memang saya rasa semua orang, anak-anak muda especially boleh ikut. Thank you Sanif. Ustaz, orang kata kan perut buncit ni tanda bahagia. Betul tak Ustaz? Ustaz setuju kan? Perut buncit tanda bahagia. Tetapi bahagia cara Rasulullah SAW tu tidaklah sampai buncit dan makan secara melampau-lampau. Jadi boleh tak Ustaz terangkan, kongsikan dengan kita bagaimana kita patut perbetulkan persepsi perut buncit tanda bahagia ni untuk menjadi seorang Muslim yang fit, yang sihat seperti Rasulullah dan para sahabat. Okey. Biasanya orang yang dah tak ada pilihan, dia akan gunalah frasa tu perut buncit tak ada bahagia tu. Bila dia tak ada pilihan. Dia nak follow coach Hanis, sekadar follow je lah, tapi nak buat yang mentak lah. Sudahnya dia akan kata perut buncit tak ada bahagia. Sebenarnya dalam Islam memang tak boleh benda tu. Tak boleh. Kalau kita nak kenal Rasulullah, boleh sudut fizikal, Rasulullah ni atas lebih ke depan daripada bawah. Atas lebih ke depan daripada bawah. Maksudnya atas dada tu lebih tinggi daripada perut. Itu Rasulullah SAW. Dan Islam ajar kepada kita, Islam ni dia bagi kita makan. Okey, dia yang penting halal dan tidak syubhat. Bukannya haram ni, syubhat pun kena tinggal. Syubhat ni maksudnya ragu-ragu. Ini halal ke tak? Jawapannya tak. Contoh mana bila ragu-ragu tinggal. Dak majari buka illa manajari buka. Jadi kita cari yang halal, kemudiannya bukan sekadar halal, tayyibah. Dia kena benda tu bersih, baik, sihat, tidak membahayakan. Itu maksud tayyibah. Dia bukan sekadar halal tapi dia kena tayyibah. Ramai orang dia ambil halal je. Okey, halal dan bedal. Tu tak boleh. Dan Islam juga ajar kepada kita, kalau nak jadi macam Nabi yang bukan perut buncit tu, Nabi kata apa? Nahnu la na'kulu hatta najua' fa iza akalna fala na'kul hatta nashba'. Ini cerita pasal portion.
kita ni jenis orang yang kata Nabi, kita ni jenis orang yang tidak akan makan melainkan kita akan makan time lapar, ketika lapar. Faiza akalna, dan apabila kita makan, fala naqul hatta nashba, kita tak makan sampai kenyang. Dia orang kata apa? Berhenti sebelum kenyang tu. Kan? Jadi kena ingat Nabi punya terma Nabi ni, kita tak akan makan melainkan lapar, dan apabila kita makan, kita tak akan makan sampai kenyang. Maknanya sebab tu dari sudut fizikal, nasib baik kita ni ada sendawa kan. Boleh tiba-tiba bila makan tiba keluar angin tu. Tu sebenarnya satu isyarat yang kalau kita boleh faham maksud dia, stop lah, berhentilah kan. Kali kedua tu makan lagi. Kali kedua tu kau nak pergi hospital. Tu maksud dia sebenarnya kan. Kali ketiga kau ni memang tak lama lagi jalan ni. Lebih kurang macam tu lah maksud dia. Maknanya kita kena faham bahasa badan ni. Islam Tuhan dah bagi dah signal ni. Perut dah ke depan, jadi apa kita kena buat? Sendawa dah berbunyi, apa kita kena buat? Tubuh dah mula rasa lemah, mula rasa malas. Kena tengok dah apa yang kita kena buat. Jadi sebab itu jaga pemakanan ni sangat-sangat penting. Sebab itu ketika Ramadan lagi, kalau kita tak boleh jaga makan, apatah lagi dicabar pula dengan cabaran pelbagai juadah dalam bulan Syawal, masya-Allah. Cuma saya bila nak cakap pasal juadah ni, saya tak boleh cakap lebih sebab saya sedih. Sebab saya tak boleh nak makan juadah tu. Sebab saya dekat Mekah. Kan? Jadi kita pun nak juga makan semua benda yang macam, dan saya sangat bersetuju dengan Coach Hanif. Makanlah semua benda. Yang ni saya sangat bersetuju. Dan jaga kuantiti. Itu yang Nabi ajar. Nabi sangat pantang untuk orang kata apa, komplain makanan. Kalau kita nak bincang pasal komplain makanan ataupun condemn makanan, ataupun contoh orang hidangkan kita apa orang kata lontong. Oh tak boleh ni. Ini lemak banyak ni. Daripada makanan kita dah kutuk makanan. Oh orang bagi kita ketupat. Oh tak boleh dia kalori tinggi ni. Oh kita bagi ni sikit. Oh tak boleh dia manis ni, kecil manis. Semua benda makanan datang depan kita, kita caci dia. Kita kutuk dia. Tak boleh. Ini Islam tak ajar. Okey, Islam ajar doa kebaikan kepada makanan tu. Tapi bukan sekadar doa lah, kena makan sekadarnya lah. Ini doa lain macam, bismillah semua baca doa membarik lana semua, tapi makan dan mengalahkan hipo, mengalahkan badan air makan dia. Selagi boleh nganga-nganga. Kan? So maknanya kena jaga makan dan jangan sesekali kutuk makan, kena puji makanan tu. Contoh, Nabi pernah balik rumah. Nabi tanya Sayyidatina Aisyah, Nabi masuk dapur, Nabi tanya, "Wahai Aisyah, apa makanan kita ada hari ini?" Aisyah kata, "Tak ada apa ya Rasulullah, yang ada cuka je." Okey? Yang ada cuka je, kalau kita boleh bayang, teruk je Nabi, kat rumah ada cuka je. Ataupun teruknya Aisyah, takkanlah tak ada order kat Nabi untuk beli makanan ke apa ke. Macam tak patutnya kat rumah ada cuka je. Tapi Nabi tak pernah kutuk Aisyah, Aisyah pun tak pernah kutuk Nabi. Dan tak pernah pun kutuk makanan tu. Nabi tu kata apa? Ni'mal idab al-qal. Bila Nabi tahu ada cuka je tinggal kat rumah dia, Nabi kata sebaik-baik hidangan adalah cuka. Nabi puji cuka. Okay, Nabi puji cuka tu bukan maksudnya Nabi pergi minum cuka macam tu pula. Maksudnya jangan sesekali kutuk makanan tu. Okay, jadi kalau kita tak nak makan lontong, tak nak makan rendang, tak nak makan lemang, tak nak makan semua benda makanan-makanan yang ada ni, jangan sesekali kutuk. Bagi yang nak makan pula, kena berpada-pada. Kena ikut frasa ataupun terma Nabi tadi, kita ni tak akan makan mereka ketika lapar. Jadi kalau time raya, kita faham lah, kita tak sempat nak lapar. Okay, kejap makan. Jadi kalau boleh, berhenti sebelum kenyang. Itu caranya. Cuma itulah cabarannya adalah kita ni raya sebulan. Itulah masalahnya. Kan? Raya sebulan ni juga satu terma yang kita kena bincang ni. Saya tak pasti. Kok nanti saya nak minta Dr. Mala pun tolong komen ni. Sebenarnya orang Islam ni perlu tak raya sebulan. Coach Hanif pun minta komen. Kejap lagi kita bincang raya sebulan tu Ustaz. Tapi saya suka Ustaz punya term tadi, halal dan bedal. Itu memang masyarakat kita, halal dan bedal. Okey, kita nak tanya Dr. Mala pula. Kalau kita dengar lagu-lagu raya kan Doktor, kita akan dengar lirik kita beraya selama sebulan kan. Pada pandangan doktor lah, adakah kes COVID-19 ni akan menunjukkan peningkatan selepas perayaan Aidilfitri selama sebulan nanti ni?
jika rakyat Malaysia mengabaikan SOP dan mengambil langkah tidak mengambil langkah berjaga-jaga untuk memastikan kita terhindar jauh daripada dijangkiti COVID-19 selepas raya, Doktor? Okey, kalau tengok sejarah apa yang berlaku dalam fasa pandemik COVID-19 ni pada tahun 2020, 2021, setiap kali ada perayaan oleh kaum majoriti di negara tersebut, memang akan ada peningkatan kes secara mendadak. Contohnya di UK, lepas Christmas, kes naik mendadak-dadak. Jadi dia memang Disember, Januari tu dia memang naik tinggi. Di India pula, lepas perayaan Holi, dia jadi mendadak-dadak sebab semua orang menuju ke satu destinasi. Dan agak sama dekat Malaysia, memang waktu raya je ramai orang kata, raya je lockdown. Perayaan lain tak lockdown pula. Sebab apa? Sebab majoritinya. Jadi kalau tengok sebelum ni, ketika kita di fasa pandemik, memang selepas sesuatu perayaan, kes naik dengan mendadak. Jadi kali ni saya rasa memang akan naik sedikit sebanyak sebab adanya pergerakan ramai yang tak balik kampung selama ni akan balik, dan ramai juga yang akan test. Jadi bila diorang test, diorang akan tahu diorang positif. Ramai, saya pasti rakyat Malaysia ramai sebelum balik kampung akan test, sebelum pergi gathering akan test, sebelum pergi ke masjid dan untuk bersembahyang secara berjemaah akan test. Jadi bila ramai test akan tahu. Jadi saya rasa sedikit sebanyak memang akan naik, tetapi tak adalah naik yang begitu melambung-lambung tinggi sampai 5 angka sebelum ini. Yang ada tu mungkin tidak seteruk itu. Sekarang dia lebih terkawal, especially saya rasa kenaikan ini tidaklah sehingga membawa kepada overwhelming of the healthcare system. Maksudnya sampai hospital penuh, sampai tak ada tok oksigen, saya rasa itu tidak akan berlaku. Mungkin banyak tapi kes naik sedikit sebanyak, tetapi kebanyakannya kuarantin di rumah. So itu yang apa yang saya jangkakan, dan saya juga percaya walaupun dalam musim perayaan masih ramai lagi rakyat Malaysia yang masih akan jaga SOP, terutamanya kalau kita tengok dekat luar pun ramai masih pakai mask. Malah memang ada kajian yang dibuat rakyat yang saya rasa universiti, saya tak pasti UM ke UKM buat kajian setelah kewajipan pemakaian mask ni kalau dimansuhkan, anda masih akan pakai mask ataupun tidak? Responden ditanya, hampir 80% menjawab saya masih akan pakai mask. So walaupun ia telah dimansuhkan, ramai rakyat Malaysia masih berpegang untuk pakai pelitup muka sebagai satu perlindungan yang sangat baguslah. So kita harap dan kita jangka tak adalah naik teruk banyak, naik sikit-sikit kot. Okey, normal lah kan Doktor, sebab kita berkumpul-kumpul, kita rentas negeri. Dan macam Dr. Mala kata tadi, memang masih ada rakyat Malaysia yang memilih untuk memakai mask walaupun kelonggaran sudah pun diberikan. Jadi kita nak berbalik kepada Hanif. Boleh tak kongsikan tips yang paling mudah, yang paling ringkas untuk mereka yang ingin mulakan gaya hidup sihat selepas sebulan berehat di bulan Ramadan, tak exercise, sambung pula sebulan lagi makan hari raya. Jadi selepas 2 tahun ni tak ada raya, balas dendam makan, nak start Syawal, lepas Syawal apa? Zulkaidah. Satu Zulkaidah nak start balik ni. Apa yang paling ringkas sekali? Paling ringkas. Kalau tanya saya sebagai seorang personal trainer, saya akan cakap, kita semua kena jaga kalori. Kena memilih makanan, kita wajib. Tapi sebagai seorang manusia, saya boleh cakap, saya ulang lagi sekali, mulakan dengan kuantiti. Bila kita kat kampung, kita tak boleh nak kawal. Bila kita bersama keluarga, kita tak boleh nak kawal. Tapi bila kita dah bekerja, dah start habis cuti, dah start bekerja, kita penuhkan diri kita dengan kerja, dengan amalan yang sepatutnya kita lakukan. Fokus itu dahulu. Makanan adalah perkara kedua dalam kehidupan kita, bukannya perkara yang utama. Daripada segi makanan pula, kalau masa raya kita dah biasa berminyak, berlemak semua tu. Masa asas kalau kita nak jalankan kerja, kita tak nak rasa mengantuk, nak rasa selesa, nak rasa sihat, cergas, kita kena pilih makanan yang kurang minyak, kurang lemak. So mulakan daripada asas. Lepas tu barulah kita start perlahan-lahan. Dan semuanya mesti bergantung kepada matlamat. Kalau matlamat hanya mahu kurus, hanya mahu mahu kempiskan perut boncit, mahu turunkan berat badan, hanya jaga kuantiti. Jangan fikirkan pasal aku kena makan sayur, aku tak boleh makan nasi. Jangan. Jaga kuantiti, kalori, atau lagi mudah amalan makan suku-suku separuh ke apa, itu sangat-sangat bagus. Tapi kalau matlamat kita nak badan yang sihat, cergas, ada otot, atau ada orang suka panggil sador, ini kena memilih. You kena pilih you punya protein, you punya karbohidrat, you punya lemak. Tapi bagi mereka yang paling simple,
tolong jaga kuantiti saja and amalkanlah banyak bergerak. Kalau anda boleh bersenam, alhamdulillah, syukur. Kalau tak boleh, tak apa, banyak bergerak. Tapi ingat, perbezaan antara maintain sehat, cergas dan kuat adalah daripada segi senaman kita. Pemakanan hanya untuk hidup, tapi senaman tu yang buat kita dalam kehidupan kita tu sama ada kita cergas dan kuat. Tadi saya tertarik dengan tips tu, tapi cuma boleh kongsikan tak berapa step sehari kita perlu ada sebagai seorang yang normal? Kalau mengikut kajian sains, kalau kita nak organ badan kita sihat, manusia kena berjalan 7,500 tapak sehari. Kalau kita nak start bakar lemak, kita kena jalan 10 lebih daripada 10,000 tapak sehari. 7,500 bersama dengan 1 jam ke 2 jam berjalan tanpa henti. Ini memang wajib. Ini memang wajib untuk kita jaga organ kita. Sebab banyak kalau siapa yang dah sakit kronik, kalau jumpa doktor akan cakap you kena banyak berjalan. Memang dia akan sebut tu sebab memang minimum 7,500 tapak sehari. Cuba buat yang itu. Kalau boleh bersenam, boleh. Kalau tak boleh, tak apa. So banyak berjalan. So lepas ni kalau parking kereta pun parking jauh-jauh sikit. Pergi window shopping dengan isteri. Berjalan Jangan pakai kat mall tu, pakai kat mall sebelah. Pakai mall sebelah. Tapi kan dah 2 tahun ni kita 7,000 step sehari susah. Dari bilik ke dapur ke toilet. Kan lockdown. Jadi nak restart balik ni susah sikit. Tapi insyaAllah kita rasa rakyat Malaysia boleh start dengan basic one. Tapi kalau exercise tu macam mana? Lompat bintang ke apa yang paling basic sekali? Paling basic yang saya boleh sarankan sekarang ni, saya suka trend sekarang yang ramai orang buat skipping. Lepas tu saya paling suka trend berbasikal ni. Sangat saya suka. Lepas tu saya lagi suka trend ini kan masa pandemik kan banyak orang yang dah berkahwin ni dah ada anak tiba-tiba kan. So pergi bawa anak pergi taman. Buatlah sesuatu. Memang bagi saya buat je apa-apa yang boleh buat you enjoy. Sebab bila kita enjoy seronok, automatik badan kita akan push diri kita untuk buat lebih. Kenapa ramai orang aku nak jaga badan, dia start pergi gym. Lepas tu dia rasa macam susah lah sebab dia tiba-tiba rasa sakit, rasa lengur, malas nak bangun. Tapi kalau kita start benda yang simple, macam you start berjalan, kaki aku dah kuat, pergi gym, okey lah, tak sakit. Senang lah. Senang lah kan. So bila kita start benda yang paling simple dalam dunia ni, kita akan rasa seronok. Badan kita yang automatik akan push diri kita untuk pergi lebih jauh. Mesti baru upgrade sikit-sikit kan, jangan drastic kan. Yes, dia macam saya selalu beritahu semua orang, bersenam ni macam bekerja. You bekerja, you buat usaha lebih, dapat gaji lebih. So kalau you buat simple, you dapatlah gaji simple. So bila kita bersenam, bila kita dah dapat gaji, dapat gaji ni, aku nak usaha lebih lah, nanti dapat gaji lebih. Badan kita akan automatik macam tu. Okey. Terima kasih. Saya harap ada orang yang akan restart balik 1 Zulkaidah nanti. Skipping Skipping. Tadi buatlah apa-apa pun. Pilih makanan yang rendah kalori, jaga kuantiti dan juga elak makanan yang berminyak dan berlemak. So itu makanan raya kan. Okey, kita tinggalkan raya. Bukan elak, kurangkan. Kurangkan. Saya terus elak. Jangan. Drastik saya ni. Sebab badan kita memang perlukan semua tu. Sikit lemak dan juga minyak. Okey. Salah faham pula. Okey, kita nak tanya Ustaz pula. Boleh Ustaz kongsikan amalan pemakanan yang diamalkan oleh Rasulullah pula dalam penjagaan diet seharian dia? Kerana saya rasa susah untuk rakyat Malaysia, terutamanya orang Melayu yang nak ikut diet, dikatakanlah sebab Rasulullah kan orang Arab. Jadi diet Arab dengan diet orang Melayu ni berbeza. Jadi susah atau mudah untuk kita ikut diet secara sihat yang diamalkan oleh baginda. Okey, tentang bab makan ini, Islam ajar ataupun Rasulullah sendiri bagi contoh kepada kita, bukan sekadar teori saja, tapi Nabi tunjuk secara praktikalnya. Kita adalah apa yang kita makan. We are what we eat. Kita adalah apa yang kita makan. Yang pertama, apa yang kita makan. Yang kedua, di mana kita makan. Yang ketiga, bagaimana kita makan. 3 benda ni penting. Apa kita makan, di mana kita makan, satu lagi apa? Bagaimana kita makan. Okey, apa yang kita makan, pertama make sure benda tu halal. Okey, makanlah benda sihat macam mana sekalipun, tapi kalau benda tu tak halal, Islam tak benarkan. Okey, kita ambillah suplemen ke, ambillah makanan-makanan apa yang bagus untuk kita punya fitness ke, tapi ada ada ramuan dalam tu yang tidak halal, maka Islam tak benarkan. Okey, itu nombor 1, halal. Make sure daging ke apa ke semua, make sure je tu adalah yang disembelih. Apa lagi kalau benda tu beracun atau tak elok, semua kena tinggalkan. Maknanya kena pastikan dia halal dan juga thayyibah. Tak boleh yang syubhat.
Yang kedua, di mana kita makan pun penting juga. Sebab Nabi SAW dia tak akan main simply makan suka hati je tak. Nabi akan tengok Nabi nak makan dekat mana. Sebab makan ni dia bukan sekadar fizikal makanan tu sendiri. Islam ajar makanan ni dia ada dia punya roh dia. Dia ada dia punya aura yang tersendiri. Sebab tu kalau makanan itu yang tidak diketahui daripada mana, apatah lagi makan makanan yang curi dan sebagainya, takut apa kita kata aura makanan tu akan mempengaruhi kita. Contoh, kalau kita makan makanan yang dimasak oleh orang yang contoh yang kita tahu dia ni memang jenis tak baik lah orang dia. Okey, maknanya tangan yang jenis suka mencuri, tangan rasuah, tangan yang jenis buat jahat, tapi dia suka belanja orang makan. Kita pun makan suka hati. Kita pun suka makan daripada dia sebab dia duit banyak, tapi kita tahu dia ni kaki rasuah. Sumber pendapatan dia daripada kaki rasuah. Kita tahu dia ni suka ambil duit orang, tapi duit tu lah juga dia bagi makan orang. Dia ni Robin Hood. Jadi kita ni suka makan macam tu pun tak bagus. Sebab makanan yang berkat akan datang daripada tangan yang berkat. Sebab tu kena jaga di mana kita makan. Okey, kita nak makan daripada sumber yang mana tu juga penting. Dan yang ketiga, ini antara yang utama, bagaimana kita nak makan. Bagaimana makan itulah yang ada dengan diet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul yang Abdi cakap tadi. Kita mungkin tak mampu nak ikut 100%. Sebab bukan sekadar Nabi itu orang Arab, geografinya pun berbeza daripada geografi negara kita, cuaca pun berbeza daripada negara kita, dan paling utama lah lifestyle Nabi tu. Lifestyle. Kita kata contoh lah skeptikal orang kita, kita kena makan kambing sebab Nabi makan kambing. Okey? Kambing itu dia sunnah Rasulullah, tapi masa sama dia juga benda yang dimakan oleh orang Arab. Sebab dia orang ni memang makan kambing banyak. Sebab itulah binatang yang banyak ada dekat negara dia dan mudah untuk makan hari-hari. Kalau lembu, unta ni kadang-kadang bila time hari perayaan saja. Sebab lembu dengan unta ni banyak bukan untuk makan, dia untuk dijual, untuk dibuat pertanian, untuk dibuat tunggangan, kan? Tapi untuk makan, tak ada orang tunggang kambing, tak ada. Dia memang bela kambing memang untuk makan. Jadi Nabi makan kambing. Tapi pertama sekali kena tengok pula kambing jenis macam mana. Nabi makan kambing tu kambing fresh, bukan frozen macam kita. Kambing kita semua import yang dah frozen, yang dah berapa bulan duduk dalam sejuk beku contoh. Lain dah pula jenis kambing ni. Kambing kita pula jenis kambing, kita pun tak tahu kambing yang makan apa, makan pellet. Kalau kambing Rasulullah dulu, kambing yang jenis sihat-sihat, jenis makan semua rumput-rumput yang dekat luar, dia makan pemakanan yang dia nak makan, pilih makanan yang terbaik untuk dia. Hari ni kambing-kambing kita pun tak tahulah makan benda yang dia tak suka makan, tapi dia paksa makan, kan? Jadi binatang tu sendiri dah tak sihat, kita makan binatang tu. Jadi kalau kita kata kita nak ikut makanan Rasulullah, kena tengok balik cara Rasulullah makan itu. Okey? Dan Nabi pula, dia bukan sekadar makan kambing, tapi lifestyle Nabi tu. Nabi memanglah makan kambing. Kalau tengok orang Arab, makannya banyak. Tapi kena tengok lifestyle dia orang juga. Dia orang banyak berjalan. Kan? Macam Coach Hanif sebut tadi kan, kena 7,500 ataupun 10,000 tu. Saya sangat happy lah bila dengar perkataan tu. Sebab bila saya dekat Mekah, saya boleh berjalan sehari dekat 30,000. Okay. Tahu, dekat Mekah kita boleh average kita 20,000, 25, 28. Kalau ada buat umrah tu dekat 30. Seronok betul lah saya. Kan? Tapi kalau kat Malaysia dapat 1,000 pun susah. Macam mana bila Ustaz balik Malaysia ni Ustaz? Betul, itulah cabarannya. Tu. Nak pergi kedai tu pun kita start motor, start kereta, semua benda. Sedangkan kat sini semua kita berjalan, boleh je buat kalau kita push. Bila kita, betul, saya sangat setuju. Badan kita je akan push kita kan. Mula-mula kita tak rasa letih. Dah lama kita pakai jam yang boleh tengok berapa kita punya step tu kan. Hari ni dah 20 lebih. Patutlah rasa okey jam semua kan. So maknanya kena tengok lifestyle. Sebab tu Rasulullah SAW walaupun dia makan kambing, tapi tengok lifestyle. Okay, kita tak ada jumpa Nabi minum air manis. Okay, kita tak jumpa Nabi minum air manis. So banyak minum air kosong. Dan lepas tu banyak berjalan, banyak buat aktiviti yang cergas. Sebab orang dulu mereka ada macam-macam kehidupan mereka. Mereka bukan duduk depan komputer, duduk dalam bilik aircon saja depan makan kambing. Itu tak. Dia ada banyak aktiviti lain yang boleh burn balik kalori tu. Dah macam coach pula aku bercakap. Okay, so maknanya kena tengok lifestyle. So bagaimana kita makan tu adalah lifestyle. Islam ajar bismillah, makan kena bismillah. Dia ada aura dia yang tersendiri. Yang tu kita makan tu kena ada aura dia. Dengan sebut nama Allah tu kita akan puji makanan tu.
dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kita akan puji. So makanan tu dia akan ada aura yang tersendiri. Kalau kita duduk dekat tempat yang orang kutuk-kutuk makanan, okey, lepas tu tak baca bismillah pula lagi, kita nak makan ni, kita dah hidang semua lontong apa semua ni, oh tak boleh ni, oh tak boleh ni, oh ni apa ni, apa, banyak kutukan atau kecaman yang berlaku kepada makanan tu, tiba-tiba tak baca pula bismillah lagi teruk lah. Okey, so nak bagi tahu, Nabi ajar bismillah. Okey, kemudian Nabi ajar makan dengan tangan kanan, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan, jangan makan dengan tangan kiri. Walaupun boleh je makan dengan tangan kiri, taklah haram, taklah berdosa, tapi lebih baik dengan tangan kanan sebab dia menggambarkan kita menghormati makanan tu. Okey, sebab tangan kiri ni dinisbahkan kepada ialah kita nak masuk tandas, kita nak cuci apa-apa benda yang kotor-kotor, kita banyak pegang dengan tangan kiri. Even kalau kita nak bersalam dengan orang ke apa ke, kita nak beri barang dekat orang, nak tunjukkan sesuatu kepada orang, nak hulurkan sesuatu, kita guna tangan kanan menunjukkan hormat kan dan kebaikan tu. Jadi kita makan dengan tangan kanan. Kemudian Nabi kata apa? Kul mimma yalik, makan apa yang dekat dengan kamu. Makan apa yang dekat tu maksudnya portion lah. Portion. Sebab kadang-kadang kalau kita ambil benda jauh-jauh tu, yang sana ambil, akhirnya dia akan ganggu portion. Akhirnya banyak tu dekat dalam pinggan kita. So kul mimma yalik ni Nabi nak ajar kita supaya kontrol makanan. Okay, kontrol makanan. Jadi cuma itulah cabaran kita adalah bila makan buffet lah, sebab semua jadi dekat. Bila makan buffet ni semua jadi dekat, kita yang pergi kepada makanan tu. Jadi kena jaga apa yang kita makan, di mana kita makan dan bagaimana kita makan. Nabi macam kita sebut tadi, Nabi baca bismillah, Nabi makan tangan kanan, Nabi berhenti sebelum kenyang. Kemudian apa lagi, Nabi kalau makan kambing ke makan apa benda yang kita rasa macam tinggi dia punya kalori ke apa semua tu, tengok lifestyle pula macam mana cara Nabi burn balik apa yang Nabi makan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Okay, Ustaz. Terima kasih Ustaz atas perkongsian yang begitu bermanfaat tadi. Dan kita nak terus ke Dr. Mala. Saya pasti kita akan melihat peningkatan jumlah kes 3 serangkai selepas ini apabila kita dah beraya sebulan kan. Pakcik-pakcik memang dah ada 3 serangkai ni, makan pun tak ingat. Apabila masyarakat Melayu khususnya rancak beraisakan. Dan pada pendapat doktor lah, perlukah pesakit 3 serangkai ni yang sedia ada untuk menjalani medical check-up atau at least lah pemeriksaan secara berkala untuk mengetahui tahap kesihatan selepas raya dan untuk jaga diri mereka sendiri untuk bulan-bulan yang mendatang. Alright. Medical check-up ni memang patut dan wajar untuk semua orang lah ya, tak kisah yang dah tahu ada penyakit 3 serangkai, yang tak tahu tapi tak pernah buat medical check-up pun sebenarnya lagi penting, lagi perlu untuk buat medical check-up ni. Sebab kat Malaysia pun contohnya ada satu kajian dia bila dia buat kajian seluruh rakyat Malaysia, 1 daripada 5 rakyat Malaysia sebenarnya mempunyai penyakit kencing manis. Tapi daripada separuh responden yang disahkan ada penyakit kencing manis tu, separuh daripada mereka tak tahu pun mereka ada kencing manis. Jadi medical check-up ni lah di mana kita nak tahu kat mana tahap kesihatan kita. Dah ikut dah nasihat dan juga arahan daripada Coach Hanif, dah ikut dah apa yang Ustaz cakap tadi, dah amalkan dah semua. Tapi berbaloi tak whether it works or not untuk badan saya, melalui medical check-up kita boleh tahu. Jadi sangat-sangat penting, paling kurang setahun sekali. Kalau tak pernah buat, bila-bila tak pernah buat, cuti raya ni pergilah lawak-lawak lah sikit klinik ke hospital berdekatan, buatlah medical check-up. Untuk mereka yang memang dah disahkan ada penyakit 3 serangkai dan mengambil ubat, yang paling penting pastikan tak tertinggal makan ubat sepanjang musim perayaan ini. Ubat kencing manis, ubat darah tinggi, ubat sakit jantung, semua jangan lupa ambil. Kadang-kadang terlampau, yalah banyak rumah kan nak pergi kan 5 hari, 5 rumah, 6 rumah sehari, malam balik lambat, lupa nak ambil ubat, takut tertinggal. Jadi pastikan ubat diambil, dan tak salah pun macam yang Cik Abdi tanya di hujung mungkin lepas minggu ke, pada hujung minggu pertama nanti kalau nak pergi ke klinik ataupun hospital berdekatan, just nak check sahaja tekanan darah, macam ni tahap gula. Kalau nak tengok saja pun tak salah. Especially kalau dah ada apa-apa gejala yang sikit-sikit, contohnya dah ada rasa ketat sikit ataupun dah ada rasa pening-pening sikit. Ada pula setengah orang ni lepas makan banyak sangat, makanan raya dah pusing-pusing macam-macam rumah, dia jadi muntah-muntah, dia jadi lemah, lesu. Jadi tak tahu ni food poisoning ke, ini gula dah terlampau tinggi sampai jadi DKA ke, tak pasti. Jadi memang ada manfaatnya lah untuk buat medical check-up. Dan bila bawa mak ayah tu alang-alang musim raya ni, bila bawa mak ayah, mereka buat medical check-up. Jadi anak-anak yang muda yang 23 tahun, 30, 40 tahun,
Ya rasalah saya muda lagi takkanlah saya dah ada penyakit 3 serangkai. Inilah waktu yang terbaik. Anda pun wajar buat medical check up sebab takut sebenarnya dah ada dah nombor-nombor yang tak cantik. Kolesterol tu dah atas pagar, gula pun tantah dah atas pagar, tapi sebab kita tak check kita tak pernah tahu. Jadi ini masa terbaik lah untuk buat medical check up. Dan saya rasa sebab yelah kita pun dah masuk ke fasa peralihan endemik SOP di hospital dan klinik juga telah banyak dilonggarkan. Pelawat dah dibenarkan, peneman dah dibenarkan di kebanyakan institusi. Jadi boleh manfaatkan waktu ini untuk cek balik tahap kesihatan masing-masing. Lepas tu boleh follow apa yang Coach Hanif cakap tadi, ikutlah segala yang dia sarankan untuk dapatkan fitness nanti. Alright, so tu saran daripada saya. Okey, Hanif pula di kesempatan ni kita nak bagi saranan kepada anak muda di luar sana, khususnya lah anak muda, sebab anak muda yang happy untuk exercise, nak basikal kan. Jadi pesanan untuk mereka untuk mengamalkan gaya hidup sihat dan sedikit ucapan raya kalau ada. Wow, okey. Setkan matlamat apa yang kita nak. Dan ramai orang buat silap bila nak jaga fitness ni, kita tak tahu apa kita nak. Aku nak badan sadar, aku nak fit. Pilih satu, targetnya itu, teruskan perjalanan anda. Kenal pasti masalah yang kita hadapi. Aku tak boleh nak pergi gym, tak apa, buat benda lain. Aku tak ada duit nak masuk gym, tak apa, buat benda lain. Tak kisah apa yang kita buat, matlamat kita senang saja. Sihat, cergas, kuat. Itu je. Bentuk badan kita macam mana dipengaruhi dengan apa yang kita buat. So kalau kita dah dapat sihat, cergas, kuat, cantiklah badan kita. Kalau kita tak sihat, cergas, kuat, macam itulah rupa bentuk badan kita. Macam Ustaz cakap tadi, what we eat is what we are what we eat. So yes, itulah memang betul pun. Dan sebenarnya asas nak hidup memang makan. Hidup ke tak kisah ke, you memang makan. Tapi senaman tu hanya tambahan untuk cergaskan badan, sihatkan badan. Tetapi bila badan kita sihat, cergas, kuat, dia bantu kita hidup lebih lama insya-Allah. Dia bantu kita dapat bentuk badan kita nak lebih cepat, lebih mudah, dan dia memudahkan perjalanan hidup kita semua. Itu je asas yang selalu saya buat setiap hari. Saya tak fikir benda lain pun. Sihat, cergas, kuat, sihat, cergas. Itu je. Sebab kalau you buat semua tu, badan you memang automatik cantik. If you target nak cantik, Alhamdulillah. Tapi kalau you dah cantik, lepas tu you buat apa? So senang kata just sihat, cergas, kuat. Nah, ucapan raya saya sama je. Saya tak ada. Saya rasa semua orang sama. Saya cuma nak macam Dr. Mala dan juga Ustaz, saya cuma harapkan kita semua tak terlanjur lah raya ni. Berhati-hati, berpada-pada, bersederhana. Jangan terlanjur terlebih tu, macam Ustaz kata tadi, membazir. Jangan. Kita anggap je lah sama macam sebelum. Kalau boleh anggaplah macam musim pandemik tu. Dia punya perasaan tu janganlah terlampau seronok sampai kita lupa alpa dengan semua benda. Simpan sikit, sama macam tahun lepas, sama sebelum ni. Just simpan, relax. Sebab kalau kita burst terlepas, masya-Allah, risau aku balik tu. Okey. Ustaz pula, secara ringkasnya, wujud ke sebenarnya dalam Islam raya selama sebulan, dan apa nasihat Ustaz kepada umat Islam untuk memastikan diri kita ni sentiasa sihat, sentiasa cergas untuk beribadat dan untuk menjalankan tugas masing-masing sebagai suami, sebagai pekerja, sebagai anak, sebagai isteri, sebagai guru, semuanya. Ustaz, ringkasnya. Okey. Islam dia ajar kalau Aidilfitri raya dia sehari saja, 1 Syawal sahaja. Okay, sebab itu kita ada puasa 6 selepas tu. Nak bagi tahu kepada kita juga, nak bagi tahu bahawa bila puasa 6 tu berarti kita bukan raya berterusan. Raya kita sehari je. Lepas raya kedua tu kita dah boleh start puasa 6. Dan puasa 6 tu juga satu signifikannya adalah supaya kita konsisten. Maknanya aku dah puasa 30 hari, kalau ikut ganjarannya 30 hari tu kalau kali 10 dah 300 hari. Kemudian Nabi kata siapa yang berpuasa Ramadan diikuti dengan 6 pada bulan Syawal, faka'an nama kasawmid dahar, seperti mana dia itu berpuasa setahun. Jadi kalau 6 hari kali 10 ganjaran pahala kan, dah 60 hari. 330 hari kali 10 300, 6 hari kali 10 dan 60 hari berarti 360 hari dalam kalender Islam, berarti seolahnya sepanjang tahun. Inilah maksud konsistensi. Tapi kalau 6 hari ni pun kita tak mampu nak buat, walaupun kita tahu kelebihan pahala dia dan sebagainya, itu dah menunjukkan bahawa kita tak boleh nak konsisten. Sebab tu tolong set betul-betul aku mesti kena puasa 6. Jadi puasa 6 sebenarnya dia nak hadkan kita supaya jangan berkada lebih. Contoh kita ada open house ke apa ke, kita dah kena set dah target. Aku nak puasa bila aku nak pergi open house, bila aku nak pergi jemputan, mana-mana majlis makan semua. Jadi bila ada puasa 6 dia akan hold, dia akan stop diri dia untuk nak makan. So benda tu akan kontrol kita automatik lah. At least kalau puasa 6 ni, kalau seminggu sekali dah ada 4 hari lah. So ada seminggu yang kena buat 2 kali lah. Ambil Isnin Khamis, kemudiannya ada 2 hari, ada
ada minggu yang sekali je. So cukupkan 6. So daripada situ kita boleh dapat istiqamah. Puasa sebulan ni sangat, puasa sebulan bukan masuk raya sebulan. Dalam Aidilfitri sehari je raya. Dalam Aidil Adha 4 hari. Raya pertama dan juga hari Tashrik. Sebab ketika tu orang sedang buat haji kan. Bila orang buat haji, raya pertama tu kita meraihkan, kedua, ketiga, keempat. 4 hari sahaja. Dan 4 hari ni pun kita digalakkan berkorban. Berkorban ni maksudnya kita sembelih binatang, kita bagi pada orang, bukan kita makan. Kita sembelih binatang korban ni kita nak banyak bagi orang, bukannya banyak kita makan. Jadi menggambarkan kepada kita bahawa penting untuk kita fikir pasal orang lain, bukannya fikir pasal diri kita sendiri. Okay, so benda yang sama juga nak katanya raya bukan sebulan. Jadi kalau kita raya sebulan, risaunya konsisten kita hilang. Yang keduanya, matlamat untuk hidup kita, untuk banyak ibadat pun kita hilang sebab kita fikir banyak enjoyment, banyak fikir seronok saja. Tambah pula kalau raya kita tu diselangi dengan maksiat, dengan dosa-dosa pula yang kita tak boleh nak buat bulan Ramadan, dia akhirnya buat pada hari raya. Na'udzubillah, minta maaf sekali lagi, tolong jangan, kita dah bersih ni, keluar Ramadan kita dah bersih dah, kita dah beraya ni. Raya ni ibarat keluar daripada Ramadan, ibarat kita ni bayi yang baru dilahirkan daripada perut ibu, kata Nabi. Jadi tiba-tiba kita dah free, dah kosong ni, tiba kita tambah balik raya pertama, raya kedua, ketiga dengan dosa-dosa. Bukan sekadar dosa percakapan yang jadi suka social media, jadi suka bagi negative vibe, dosa mata, dosa tangan, dosa mulut, macam-macam dosa kita buat, termasuk dosa makan yang membazir, yang makan suka hati, tak nak jaga pemakanan dan sebagainya. Jadi semua-semua benda ni pun boleh mengundang dosa. Jadi sekali lagi saya nak sarankan kepada diri saya dan kepada kita semua, tolong konsisten, tolong istiqamah. Rugi rasanya kalau dah sebulan kita dah boleh harungi, tiba-tiba kita kembali balik kepada asal, rugi sangatlah. Sebab Islam tak ajar macam tu. Islam ajar konsisten. Nabi kata pada dalam hadis, khairul amal dawamuha wa in qilla, atau kama kata Rasulullah, sebaik-baik amalan adalah berterusan walaupun sedikit. Ada tak perlu buat banyak-banyak, yang penting konsisten. Macam Coach Hanik cakap, sehari 30 minit, buatlah apa-apa pun, yang penting 30 minit tu kena ada. So tak perlu fikir yang besar-besar sangat, fikir apa yang kita boleh buat, apa yang kita suka buat. So sama juga Ramadan dah ajar kita macam benda, so Syawal tolong konsisten. Okay, dan saya ucapkan selamat Hari Raya kepada semua. Minal a'idin wal faizin. Aid itu maksudnya kembali kepada fitrah. So fitrah kita lahir tak ada dosa, fitrah kita orang baik. Dulu kita masa kecil mana ada kita kutuk-kutuk orang social media. So kembali kepada fitrah. So jangan kutuk-kutuk orang, jangan jadi jahat. Aidil fitri maksud kita kembali kepada fitrah. Kita kena jadi orang baik. Kita kena, siapa pun kita hari ni, tak ramai follower ke tak ada follower ke, kena jadi orang yang baik. Itulah Aidil Fitri, iaitu kembali kepada fitrah kita, kembali menjadi orang yang baik, orang yang soleh. InsyaAllah. Semoga Allah terima ibadat Ramadan kita. InsyaAllah. InsyaAllah. Dr. Mala, secara ringkas ada ucapan raya tak untuk sahabat handai, rakan sekerja yang menyambut Aidilfitri? Saya nak ucapkan, saya rasa tak terlewat nak ucapkan selamat raya, maaf lahir batin kepada semua rakan-rakan kenalan dan semua yang pernah kena celoteh dengan saya. Saya rasa zaman pandemik tu memang ramai sangat kena bebel, kena celoteh dengan saya pasal SOP, tentang kuarantin, tentang macam-macam. So saya rasa tahun ni kita sangat seronok sebab kita dah menang sama-sama sebagai rakyat Malaysia. Kita dah faham apa ertinya berkurung di rumah, dan kali ni kita lebih orang kata kita lebih faham dan kita lebih bersyukur dengan nikmat kebebasan. Jadi raya ni, yes, kita nak berseronok sangat raya, tapi banyakkanlah bergembira dengan orang yang sepatutnya, orang tua, keluarga, dan juga bersyukur banyak-banyak. So kita ambil masa ni untuk bersyukur, dan apa-apa yang pernah golongan yang vaksin, tak vaksin, pernah maki-maki kan, macam Ustaz cakap tadi, marah-marah dalam sosial media, membasah muka dekat pejabat dan sebagainya sebab berlainan pendapat tentang isu virus ni. Ada yang percaya, ada kata pandemik dan vaksin dan sebagainya. Saya rasa dah masuk untuk kita berdamai, kita move forward, tak kisahlah apa opinion anda, apa pendapat anda sebelum ni, kita berdamai, dan ya, hopefully ia kekal sebegini sampai Deepawali supaya saya pula boleh beraya. Deepawali kali ni mesti meriah punya tahun ni, insyaAllah. Okey, terima kasih sekali kepada Hanif, kepada Ustaz yang berada di Mekah yang bersama kita pada malam ini, dan juga Dr. Mala yang bertugas di hospital sempat juga dengan kita. Terima kasih sekali lagi. Dan dalam kita seronok beraya selepas 2 tahun tidak dibenarkan balik kampung dan menyambut Aidilfitri, jangan sesekali kita tinggalkan SOP yang boleh melindungi diri kita dan keluarga kita daripada COVID-19. Macam Dr. Mala cakap tadi, kita dah menang akhirnya.
anti vaksin ke, orang yang ambil vaksin ke, orang ambil booster ke, semua dah menang. Jadi marilah kita sama-sama mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat selepas puas menikmati juadah hari raya, macam-macam juadah yang berlemak, berminyak macam Hanif kata tadi, dengan dan kesihatan kita yang sempurna itulah kita dapat menjalani ibadah dan kerja kita seharian untuk bulan-bulan yang ke depan. Apatah lagi sebahagian daripada kita yang telah pun mendapat wang pengeluaran KWSP, ada juga yang dapat wang pemberian khas bantuan hari raya daripada kerajaan, syarikat-syarikat swasta yang dapat bonus. Bersederhanalah dalam berbelanja. Ingat, kita dah menang, cuma kita masih perlu jaga diri kita sendiri. Selamat Hari Raya dari saya, Khairil Amri Tajuddin. Masih tidak terlewat untuk mengucapkan mohon maaf zahir dan batin, dan hati-hati kepada anda yang ingin pulang pula dari kampung untuk ke ibu kota. Hati-hati memandu, dan kalau penat tu, kalau mengantuk tu, singgahlah di RNR, dan jangan kita alpa dengan SOP yang telah ditetapkan oleh KKM. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya dan selamat malam. Makan. Jangan lupa kita makan cookies kita ni. Aku daripada tadi fikir apa benda dalam ni. Itulah.